Assalamualaikum. Selamat sejahtera, selamat datang ke Omar Didik. Pembelajaran kita hari ini adalah subjek Reka Bentuk dan Teknologi untuk tingkatan 3 dan kita masih lagi dalam bab 2 iaitu pembangunan produk. Okey, hari ini kita akan masuk subtopik ke-5 dan subtopik ke-6. Pelajar boleh buka muka surat 73 dalam buku teks RBT tingkatan 3. Okey, hari ini kita akan belajar macam mana kita nak menyediakan jadual kerja dan juga nak buat senarai bahan, peralatan dan juga bajet produk. Okey, apakah itu jadual kerja? Jadual kerja ni adalah satu perancangan aktiviti yang dipersembahkan dalam bentuk jadual. Maknanya kita akan buat jadual dan dalam jadual tu kita akan rancang satu persatu aktiviti apa yang kita nak buat semasa kita menghasilkan sesuatu produk. Okey, perancangan juga dibuat berdasarkan senarai aktiviti dan tempoh masa yang diperuntukkan. Contohnya penggilap kasut magic. Kita dah peruntukkan masa 22 minggu untuk siapkan produk tu kan. Jadi kita kena betul-betul rancang aktiviti apa yang perlu dibuat dalam masa 22 minggu tu. Jadi ni adalah antara garis panduan yang perlu kita ikut semasa kita menyediakan jadual kerja. Pertama sekali, kita kena tentukan aktiviti apa yang perlu kita buat. Lepas tu kita kena anggarkan sumber apa yang diperlukan bagi setiap aktiviti yang dilakukan. Lepas tu kita kena menganggarkan kos dan juga bajet bagi setiap projek kita tu. Kita kena juga menganggarkan juga tempoh masa untuk melaksanakan aktiviti. Berapa minggu? Macam contohnya kasut magic tadi kan? 22 minggu. Kita dah tahu tempoh dia. Dan juga kita kena susun aktiviti mengikut keutamaan. Maknanya yang pertama kena letak ke atas. Yang hujung sekali kita letak dekat bahagian bawah. Kita susunlah aktiviti kita tu. Okey, ini adalah contoh jadual kerja yang awak boleh buat ataupun kita panggil sebagai carta Gantt. Dalam bahasa Inggeris kita panggil Gantt chart. Okey, untuk jadual ni kita kena buat sebab kita nak supaya kita punya proses untuk buat produk ni tak tersasar daripada tarikh yang ditetapkan. Contoh aktiviti pertama sampai aktiviti yang ke-13 kita susun dalam masa 22 minggu je. Dalam masa yang ditetapkan. Contoh minggu pertama kita akan buat penerangan keperluan pelanggan lah. Kita kena buat kajian dulu apa pelanggan nak. Okey, minggu kedua kita buat kajian penemuan penyelesaian masalah. Baru kita tahu macam ni kita dapat selesaikan masalah A. Lepas tu kita buat perbincangan, kita buat melakar reka bentuk produk. Macam melakar ni kita ambil masa 4 minggu. Daripada minggu ke-4 sampai ke minggu ke-7 kita kena siapkan lakaran. Lepas tu kita kena buat mock-up, kena sediakan bahan dan juga mencari pembekal bahan alatan. Maknanya sampai minggu 11 ni kita kena settle dah untuk cari pembekal bahan. Masuk je minggu ke-12, kita kena buat pesanan. Kena buat pesanan dulu kan, bahan-bahan yang kita nak buat produk tu. Lepas tu kita dapatkan bekalan. Lepas tu kita akan buat mengukur, menanda selama 5 minggu ni. Kita kena siapkan macam mana nak mengukur, menanda bahagian-bahagian produk. Lepas tu minggu seterusnya kita kena buat kemasan. Minggu seterusnya kena buat pengujian dan juga minggu terakhir. 2 minggu terakhir ni kita kena pastikan produk kita tu dah siap. Dah buat dokumentasi dan sebagainya. Okey, seterusnya kita kena buat senarai bahan. Senarai bahan ni kita kena buat perancangan yang sistematik lah supaya proses kita nak hasilkan produk kita tu tak membazir dari segi masa, kos dan juga bahan. Dan juga kesesuaian bahan dan juga alatan perlu dipertimbangkan ketika merancang penghasilan produk. Jadi kalau kita listkan satu persatu kan, berapa kuantiti kita nak dan sebagainya, jadi tak adalah membazir kan, tak adalah berlaku pembaziran. Contohnya skru kayu kita nak ada berapa, suis tekan tutup nak kena ada berapa. Bila kita dah betul-betul senaraikan apa keperluan kita, baru kita boleh order lah pada pengeluar. Okey, yang ni pula antara senarai peralatan yang kita perlukan lah dalam kita menghasilkan produk. Pertama sekali gergaji jig. Okey, kenapa kita kena guna? Sebab kita nak memotong papan lapis, papan dan juga MDF lah secara melengkung ataupun lurus lah supaya kita punya produk tu lagi cantik lah. Okey, dan seterusnya kita gunakan pembaris keluli dan juga sesiku L. Macam biasalah untuk mengukur, menguji, untuk meratakan dan sebagainya. Lepas tu mesin gerudi untuk kita buat kerja-kerja gerudi
lubang pemasangan skru. Okey, lepas tu kita guna juga mesin pelelas untuk kita ratakan dan melicinkan permukaan bahan kerja kita. Apik G untuk kita nak untuk proses mengapik bahan lah, untuk kita nak glue, menggerudi, memahat dan sebagainya. Set memateri elektronik ni perlu sebab kita nak memateri komponen-komponen elektrik kita kan. Lepas tu penjalur wayar pun untuk menjalur penebat wayar. Okey, seterusnya kita gunakan juga pemotong styrofoam. Okey, ini untuk kita nak potong bahan-bahan seperti kerja span dan juga polisterin. Okey, alas memotong dan pisau memotong untuk kita letakkan bahan kerja lah untuk memotong atas ni. Lagi selamat. Lepas tu kita akan guna ragu meja sebab untuk kita nak pegang bahan kerja kita semasa proses memotong, melelas dan juga lain-lain lah. Dan akhir sekali kita kena gunakan set lukisan kejuruteraan untuk kita buat menghasilkan lukisan kerja. Kan kita nak buat lakaran apa semua. Jadi set lukisan ni perlu. Okey, langkah seterusnya kita kena buat bajet produk. Dekat sini sangat-sangat diperlukan sebab kita nak pastikan projek kita tu berjaya dijalankan dan memberi keuntungan baliklah kepada kita. Dan juga kos yang terlibat dalam bajet produk ni adalah kos bahan, kos upah dan juga kos overhead. Okey, antara kaedah yang kita boleh buat adalah kaedah unit dan juga kita boleh gunakan konsep SMART. Jadi macam mana kaedah unit tu? Macam mana kaedah unit ni berfungsi pula kan? Okey, untuk buat kaedah unit ni kita buat berdasarkan kuantiti barangan ataupun perkhidmatan yang digunakan dan juga bajet yang disediakan berdasarkan bilangan unit pengguna. Contohnya kan, macam bawah ni, katakan kos makanan bagi seorang murid RM5 tapi dekat sekolah tu ada 1,000 orang. Jadi macam mana kita nak keluarkan bajet? Kita darabkan RM5 dengan 1,000 orang pelajar. Jadi maknanya kita kena keluarkan RM5,000 lah bajet makanan pada setiap pelajar. Okey, cara ni lebih pantas dan mudah difahami kan? Senang kalau bajet seorang RM5 darab dengan berapa pelajar orang, jadi kita dapatlah bajet sebenar. Tapi kurang tepat sedikit sebab tidak mengambil kira keseluruhan kos yang terlibat. Okey, seterusnya apa pula itu konsep SMART? Okey, SMART ni kita menggunakan huruf S-M-A-R-T. Setiap huruf ni dia ada penerangan tersendiri. Okey, untuk S adalah spesifik, penetapan tujuan ataupun objektif projek yang dibina. M adalah measurable, boleh diukur, pengukuran pengagihan kewangan dalam kos-kos yang terlibat. Jadi kita akan belajar macam mana kita nak kira-kira kos ni. Okey, untuk A pula, attainable, boleh dicapai, projek boleh dilaksanakan dari sudut keupayaan, kewangan dan juga tenaga kerja. Untuk R pula adalah realistik. Dekat sini kita nak tengok, kita buat analisis sesuai ke tak ataupun kita punya projek tu capai ke tak kehendak pengguna. Lepas tu T pula, kita tengok time bound, jangka masa. Tempoh masa dan juga sumber kewangan mencukupi untuk menyiapkan projek. Okey, untuk S adalah tujuan projek. Dekat sini kita kena senaraikan tujuan projek kita tu apa. Okey, nama projek adalah penggilap kasut magic. Okey, tujuan tu untuk apa? Untuk kita nak buat produk boleh menggilap dan juga membersihkan kasut. Kita nak keluarkan 100 unit kita punya produk dan juga sasaran kita adalah pekerja pejabat, guru, murid sekolah dan juga pengguna yang mementingkan kasut berkilat dan juga bersih. Okey, untuk M pula, pengagihan kewangan. Dekat sini kita kena kira dulu kos-kos bahan kita yang kita perlukan. Tadi kita dah senaraikan kan bahan apa yang kita nak. Lepas tu kita senaraikan juga kuantiti berapa kita perlukan untuk kita buat produk kita. Kos unit dan juga jumlah untuk 100 unit produk. Lepas tu kita akan jumlahkan ke semua sekali iaitu RM1,780 lah untuk kita hasilkan produk. Okey, seterusnya untuk B, kos upah. Dekat sini kita kena kira berapa bayaran untuk kita bayar kita punya pekerja. Okey, contohnya bilangan pekerja kena darab dengan masa bekerja, darab dengan kadar upah sejam dan juga bilangan hari. Contoh kita ada 2 pekerja. Okey, 2 pekerja bekerja selama 5 jam dan kadar upah untuk sejam adalah RM5 dan dia akan bekerja selama 10 hari lah. Jadi total RM500 kita akan bayar kepada kita punya pekerja. Untuk kos overhead pula, kita kena tengoklah elektrik dengan air berapa banyak kita guna dan kita akan totalkanlah. Dekat sini jumlah dia RM35. Seterusnya jumlah modal. Dekat sini kita kena kira semua kos-kos yang kita dah gunakan. Kos bahan, kos upah pekerja dan juga kos overhead elektrik dengan air. Dekat sini kita totalkan semua dapatlah harga RM2,315. Okey, dekat sini kita kena tengoklah kos pengeluaran seunit produk. Lepas kita dah dapat jumlah ni, kita bahagikan dengan
100 kan, sebab kita hasilkan 100 produk. Dan juga untuk satu unit produk maknanya harga dia RM23.15. Okey, untuk kos jualan pula, kita kena kira kos pengeluaran seunit. Tadi kita dah kira dah RM23.15 tambah dengan peratus keuntungan. Sama juga sebab kita ambil 100% keuntungan, kita tambahkan kedua-dua nilai, kita akan dapat RM46.30. Okey, untuk A pula boleh dicapai. Dekat sini kita kena kira keuntungan. Daripada kos jualan tadi kita kira, kena tolak dengan kos pengeluaran seunit produk. RM46.30, kita tolak RM23.15. Untung kita untuk satu produk kita tu ialah RM23.15. Untuk realistik ni kita kena tengok kan, betul tak, jadi tak produk sebenar. Maknanya gabungan bahan yang mudah diperoleh dan juga kemahiran pereka bentuk dapat membuktikan produk ini mampu direalisasikan menjadi produk sebenar. Daripada gambaran, daripada lukisan, kita berjaya hasilkan produk penggilap kasut magic yang sebenar. Okey, untuk T pula tempoh masa. Produk ni dapat disiapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan tanpa melebihi kos yang dianggarkan. Maknanya lepas kita dah buat jadual dan sebagainya, akhir sekali kita dah nampak kan, tempoh masa ni dapatlah kita hasilkan dengan tempoh masa yang telah ditetapkan. Baiklah, itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan semoga kita berjumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang.